Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera cikgu ucapkan kepada semua pelajar. Semoga kita semua berada dalam lindungan dan hidup diberkati Allah. Cikgu harap semua pelajar sihat dan ceria selalu. Nama cikgu Wan Nur Afzan bin Tuan Ismail, guru geografi di Sekolah Menengah Kebangsaan Jeli. Pada hari ini, cikgu ingin berkongsi dengan pelajar tentang satu lagi tajuk isu dalam sekitar pada tingkatan 2 iaitu bab terakhir teknologi hijau. Diharapkan semua pelajar dapat yang pertama menyatakan konsep teknologi hijau, yang kedua menerangkan tentang ciri-ciri produk teknologi hijau, yang ketiga menunjukkan tentang contoh produk teknologi hijau, yang keempat kepentingan teknologi hijau dibahaskan dan yang terakhir mencadangkan amalan berkonsepkan teknologi hijau. Okey, seterusnya, pelajar sekalian, apakah yang dimaksudkan dengan konsep teknologi hijau? Teknologi hijau ialah untuk memelihara dan memulihara alam sekitar serta sumber semula jadi melalui pembangunan produk, peralatan dan sistem. Apa pula yang dimaksudkan dengan produk? Produk merujuk kepada sesuatu barang yang dikeluarkan oleh kilang. Peralatan pula merujuk kepada benda-benda yang akan digunakan untuk membuat sesuatu pekerjaan, manakala sistem ialah himpunan komponen kerja yang saling kaitan dan bekerjasama untuk mencapai sesuatu matlamat. Seterusnya, kita akan pelajari tentang matlamat teknologi hijau. Matlamat teknologi hijau pula adalah untuk pembangunan lestari. Pelajar tahu tak apa maksud pembangunan lestari? Pembangunan lestari ialah pembangunan secara berterusan dan bermatlamat untuk memenuhi keperluan masa kini tanpa menjejaskan alam sekitar. Maksudnya di sini ialah kita boleh membangunkan sesuatu kawasan tetapi tidak boleh menjejaskan alam sekitar kerana alam sekitar ini adalah pinjaman generasi akan datang. Kita perlulah menjaganya dengan baik. Matlamat atau tujuan yang pertama adalah untuk meningkatkan tahap kesihatan dan kehidupan kita. Mungkin sebelum ini tahap kesihatan kita rendah kerana berlakunya pembebasan asap dari kilang dan kenderaan. Namun, dengan adanya teknologi hijau, maka semua masalah tersebut dapat dikurangkan dan meningkatkan lagi tahap kesihatan serta kualiti hidup manusia. Pelajar sekalian, apa pula matlamat yang kedua? Matlamat yang kedua ialah melindungi ekosistem semula jadi. Apa yang dimaksudkan dengan ekosistem? Ekosistem ialah interaksi antara benda hidup dan benda bukan hidup di dalam sesebuah komuniti. Contoh yang mudah adalah flora dan fauna. Matlamat yang ketiga ialah dapat mengurangkan kesan negatif kepada manusia. Dan matlamat yang terakhir, yang keempat, ialah untuk menggalakkan perkembangan ekonomi. Dengan kita mengamalkan produk teknologi hijau ini, negara akan mengalami perkembangan ekonomi yang lebih positif. Untuk pengetahuan pelajar sekalian, Malaysia telah mengunjurkan bahawa perniagaan teknologi hijau mampu menyumbang lebih 22 bilion kepada keluaran dalam negara kasar iaitu KDNK pada tahun 2020 dan dijangka akan meningkat kepada 60,000 bilion pada tahun 2030. Seterusnya ialah, mari kita lihat apa pula kriteria produk teknologi hijau. Kriteria ini ialah ciri-ciri. Pelajar kena ingat ya, kriteria ialah ciri-ciri. Antara kriteria produk teknologi hijau ialah yang pertama, reka bentuk, di mana satu reka bentuk ataupun produk hendaklah berdasarkan pengalaman lepas untuk membantu manusia. Di sini reka bentuk perlulah efisien. Kriteria yang kedua pula ialah bahan boleh diperbaharui.
ia akan menggalakkan sumber yang boleh diperbaharui. Nanti selepas ini, cikgu akan bagi contoh. Seterusnya, kita baca dahulu apakah kriteria yang seterusnya, iaitu piawaian kualiti tinggi yang perlu menjadi ukuran sesuatu penerimaan masyarakat. Ianya mestilah mudah digunakan kerana teknologi ini diciptakan untuk kegunaan manusia. Selain itu juga, matlamat produk hijau adalah selamat digunakan dan menyediakan persekitaran yang lebih baik dan sihat. Di samping itu juga, kadar pembebasan asap gas rumah hijau rendah atau sifar. Ianya juga dapat menjimatkan tenaga dan bahan api. Kerana pelajar perlu ingat, bahan api ini lama-lama ianya akan habis. Seterusnya, boleh dikita semula dan akhir sekali ialah penghasilan produk tersebut mestilah inovatif. Produk teknologi hijau ini, cikgu boleh beri contoh seperti kereta elektrik. Apakah kelebihan kereta elektrik? Kelebihan kereta elektrik ialah apabila bateri kereta ini hampir habis, kita boleh mengecasnya semula. Seterusnya, piawaian kualiti tinggi. Ianya mudah digunakan, selamat dan sifar gas rumah hijau. Kenapa cikgu cakap sifar gas rumah hijau? Kerana kereta ini tidak mengeluarkan gas atau asap pun. Selain itu, ianya dapat menjimatkan bahan api kerana ia menggunakan elektrik dan tidak menggunakan langsung bahan api fosil. Boleh dikita semula. Maksudnya, semasa bateri kereta hampir habis, kita boleh mengecasnya semula. Dan yang terakhir, ianya merupakan produk inovatif. Ini adalah untuk pengetahuan pelajar sekalian, contoh produk teknologi hijau, iaitu kereta elektrik. Ianya sangat mudah digunakan ataupun efektif, kecil dan mudah ke mana sahaja pengguna hendak pergi. Seterusnya ialah kita lihat apakah produk teknologi hijau. Produk teknologi hijau dapat dibahagikan kepada 4 teras utama, iaitu produk yang pertama berkaitan dengan alam sekitar, yang kedua tenaga, yang ketiga ekonomi dan yang terakhir sekali adalah sosial. Untuk tenaga, kita dapat mengurangkan penggunaan api fosil, mempromosikan kecekapan guna tenaga. Sebagai contoh yang boleh cikgu berikan kepada pelajar ialah kereta hybrid, kereta elektrik, biodiesel dan kenderaan gas asli ataupun NGV. Okey, produk teknologi hijau yang kedua adalah berkaitan dengan alam sekitar. Kesan kepada alam sekitar dapat diminimumkan. Contohnya penghasilan produk biodegradasi dan baja kompos. Apakah yang dimaksudkan dengan biodegradasi? Biodegradasi ialah proses perebutan bahan organik secara semula jadi. Okey, seterusnya dari segi ekonomi, bagi meningkatkan pembangunan negara melalui teknologi yang canggih. Contohnya ialah industri fotovoltaik. Fotovoltaik ialah sel yang terdapat pada panel suria yang berfungsi untuk menukar cahaya matahari kepada tenaga elektrik dan tidak memerlukan bateri secara berasingan. Untuk pengetahuan pelajar, dari aspek sosial pula, dapat meningkatkan kualiti hidup. Contohnya, penggunaan bekas makanan mesra alam dan menggunakan pengangkutan awam seperti bas, teksi dan LRT. Selain itu juga, dari pelajar-pelajar yang cikgu kasihi sekalian, berikut merupakan contoh produk teknologi hijau. Contoh produk teknologi hijau yang pertama adalah bas elektrik. Kebanyakan bas ini kita boleh lihat di bandaraya besar seperti Kuala Lumpur. Yang kedua adalah produk panel solar, di mana cahaya matahari dipancarkan dan tidak memerlukan lagi tenaga elektrik. Yang ketiga adalah produk teknologi iaitu
produk biodegradasi seperti beg plastik biodegradasi. Dan yang terakhir sekali adalah bekas makanan yang diperbuat daripada ubi kayu. Seterusnya, pelajar-pelajar, mari kita fokus kepada kepentingan teknologi hijau. Terdapat 4 kepentingan utama teknologi hijau, iaitu dari segi ekonomi, yang kedua sosial, yang ketiga menjana tenaga, dan yang akhir sekali dapat memelihara serta memelihara alam sekitar. Kita lihat dahulu dari sudut sosial. Murid-murid perlu tahu, dari sudut sosial, teknologi hijau ini ia dapat meningkatkan kualiti hidup, kemudahan infrastruktur yang tinggi dan meningkatkan keselesaan serta kualiti udara. Selain itu juga, produk teknologi hijau dapat mengurangkan peningkatan suhu dan mengurangkan pencemaran bunyi. Dari segi ekonomi pula, pelajar-pelajar sekalian, kepentingannya adalah dapat mengurangkan kos operasi dan meningkatkan keuntungan. Selain itu juga, dapat meningkatkan produktiviti dan kepuasan pekerja serta ekspor produk hijau. Contohnya, negara kita iaitu Malaysia telah menghasilkan fotovolta yang menyumbang kepada pendapatan dalam negara kasar, KDNK. Di samping itu, dari segi ekonomi juga, kita dapat meneroka peluang pengekspor produk hijau yang telah kita hasilkan. Seterusnya adalah untuk menjana tenaga. Bagaimana? Dengan menghasilkan tenaga alternatif seperti tenaga angin, suria, air dan ombak. Sekaligus ia dapat mengurangkan kebergantungan kepada tenaga yang tidak boleh diperbaharui. Maksudnya di sini, pelajar perlu tahu, kita tidak perlu bergantung kepada tenaga tidak boleh diperbaharui. Dan yang akhir sekali yang perlu pelajar tahu, kepentingan teknologi hijau adalah untuk memelihara dan memelihara alam sekitar, iaitu dengan melindungi sumber semula jadi, meningkatkan kualiti air dan udara, mengurangkan pembuangan bahan yang boleh dikita semula, melindungi ekosistem, dan yang akhir sekali adalah dapat mengurangkan pelepasan gas karbon ke udara. Maka dengan ini, secara tidak langsung, kita juga turut dapat mengurangkan kesan rumah hijau ataupun pemanasan global. Tahukah pelajar, menurut Kementerian Teknologi Hijau dan Air pada tahun 2017, MyHijau telah mempromosikan semua produk dan perkhidmatan yang menepati ciri-ciri mesra alam yang telah ditetapkan. Dengan ini, bolehlah pelajar menyertai MyHijau yang dibuat oleh negara kita. Okey. Seterusnya, pelajar sekalian, mari kita belajar. Apakah pula amalan yang berkonsepkan teknologi hijau? Amalan yang berkonsepkan teknologi hijau yang pertama adalah penjimatan tenaga. Dalam penjimatan tenaga, iaitu kita akan boleh guna pencahayaan semula jadi. Seperti pada waktu siang di rumah, kita tidak perlu membuka lampu elektrik. Sebaliknya, kita perlulah membuka tingkap bagi kegunaan pencahayaan semula jadi. Yang kedua, pelajar juga tidak boleh membazir elektrik serta menutup suis dan plug peralatan elektrik yang tidak digunakan. Yang ketiga adalah kita juga perlu menetapkan suhu penyaman udara pada kadar minimum iaitu 24 darjah Celsius. Amalan berkonsepkan teknologi hijau yang seterusnya adalah bebas daripada asap rokok. Sebagaimana yang pelajar tahu, asap rokok sangat berbahaya kepada kesihatan diri, terutamanya kepada ibu mengandung dan kanak-kanak. Yang ini pelajar perlu ingat. Seterusnya ialah
Kerajaan juga telah menetapkan kawasan larangan merokok, telah membuat rondaan dan kompaun kepada perokok yang membuat kesalahan. Dan selain itu, kerajaan dan agensi swasta juga telah memperbanyakkan poster serta papan tanda amaran larangan merokok. Selain itu juga, perolehan produk hijau adalah dengan mengutamakan penggunaan barangan mesra alam. Selain itu, kita juga boleh mengamalkan pembelian produk bahan kimia biodegradasi untuk kebersihan dan penyelenggaraan. Pelajar juga perlu ingat kita perlu menggunakan kertas kita semula dan menggalakkan penggunaan kereta hibrid dan kereta elektrik kerana ia tidak mengeluarkan gas karbon, seterusnya mencemarkan udara. Okey pelajar sekalian, apa lagi amalan teknologi hijau? Amalan teknologi hijau yang seterusnya yang boleh kita amalkan adalah penjimatan air. Kita hendaklah memastikan bilik air sentiasa ditutup dengan betul. Yang kedua, kita perlulah membuat aduan dengan segera jika terdapat kerosakan atau kebocoran. Dan yang ketiga, kita perlulah menadah air hujan untuk kegunaan semula. Sebagai contoh, kita boleh guna untuk mencuci kereta, membersihkan halaman rumah dan menyiram tumbuh-tumbuhan di sekeliling rumah. Seterusnya, mari kita lihat apa pula dari segi pengangkutan. Amalan yang berkonsepkan teknologi hijau dari segi pengangkutan ialah kita digalakkan menggunakan pengangkutan awam seperti bas, teksi, LRT atau berkongsi kenderaan. Hal ini dapat mengurangkan pembebasan karbon, secara tak langsung dapat mengurangkan kesesakan lalu lintas pada waktu kemuncak, iaitu pada waktu pagi dan petang. Selain itu juga, masyarakat turut digalakkan untuk menggunakan perkhidmatan park and ride untuk mengurangkan kesesakan jalan raya, serta boleh digalakkan menggunakan basikal atau berjalan kaki ke sekolah pejabat mengikut kesesuaian. Seterusnya, untuk mengurangkan sisa, kita perlu meminimumkan penggunaan peralatan pakai buang. Selain itu, menguatkuasakan pengasingan sisa isi rumah secara berperingkat demi peringkat. Seterusnya, amalan berkonsepkan teknologi hijau adalah amalan 5R, iaitu kita perlulah menggunakan tong kita semula dengan betul. Selain itu juga, amalan 5R ini telah menggalakkan pengedaran dokumen secara elektronik dan bercetak, atau kita juga boleh membuat salinan di kedua-dua belah muka surat. Okey, kita lihat apa lagi amalan yang seterusnya. Pelajar perlu ingat, selain yang tadi, amalan teknologi hijau yang boleh kita amalkan ialah menggunakan pembungkus mesra alam dan membawa bekas makanan dari rumah untuk mengisi makanan dan minuman. Dan yang akhir sekali yang perlu pelajar tahu ialah landscape, iaitu dengan menanam pokok di persekitaran rumah, sekolah dan bangunan. Ini secara tak langsung, kawasan sekeliling kita dipenuhi dengan pokok-pokok yang akan menyedut gas-gas karbon dan membebaskan gas oksigen. Selain itu juga, kita perlulah memastikan sistem peparitan berfungsi dengan baik. Pelajar sekalian, alhamdulillah, cikgu rasa setakat ini sahaja yang cikgu ingin kongsikan. Marilah kita sama-sama melestarikan bumi kita agar generasi akan datang dapat menikmatinya dengan lebih baik. Di sini, cikgu sediakan 3 soalan yang berkaitan dengan teknologi hijau. Mari kita lihat apakah soalan-soalannya. Soalan yang pertama, apakah kelebihan kereta hibrid berbanding dengan kereta biasa? Soalan kedua, senaraikan 4 amalan
yang boleh dilaksanakan oleh masyarakat untuk menyokong konsep teknologi hijau. Soalan yang ketiga, penggunaan teknologi hijau dapat meminimumkan kesan terhadap manusia dan alam sekitar. Setujukah anda dengan pernyataan di atas? Berikan alasan anda. Cuba pelajar fikir, apakah jawapan-jawapannya? Okey, mari kita lihat apakah jawapannya. Jawapan yang pertama ialah kereta hybrid lebih jimat kerana menggunakan kedua motor, iaitu enjin pada petrol biasa dan motor elektrik. Jawapan bagi soalan kedua adalah amalan penjimatan tenaga, amalan penjimatan air, amalan penggunaan kenderaan ataupun pengangkutan lestari, amalan 5R dan lain-lain yang bersesuaian. Dan soalan yang terakhir adalah bersetuju kerana ianya dapat menjimatkan tenaga dan sumber asli. Kadar pembebasan gas rumah hijau juga adalah rendah. Okey pelajar sekalian, setelah menjawab soalan-soalan cikgu berikan sebentar tadi, diharapkan semua pelajar dapat menghayati bab ini, iaitu teknologi hijau, dan perlulah kita amalkan amalan teknologi hijau dalam kehidupan seharian kita. Cikgu rasa setakat ini sahaja pembelajaran kita pada hari ini. Sekian, terima kasih.